Bersama kita hadapi, bersama kita harungi, dunia kita sedang diuji. Rentas kaum, agama dan bangsa, bersatu rakyat Malaysia, rakyat kita, rakyat merdeka. Semangatku, semangatmu, berentut berganding bahu, memimpin negara ke era baru. Perbezaan diketepikan, rakyat diutamakan, ayo pertahankan kemerdekaan. Lindungi diri, lindungi semua, mesti menang kita jaga kita. Semangatku, semangatmu, Malaysiaku, tanpa mengenal jemu, kami berkorban untukmu. Semangatmu, Malaysiaku. Semangatku, semangatmu, berentut berganding bahu, memimpin negara ke era baru. Perbezaan diketepikan, rakyat diutamakan, ayo pertahankan kemerdekaan. Lindungi diri, lindungi semua, mesti menang kita jaga kita. Semangatku, semangatmu, Malaysiaku, tanpa mengenal jemu, kami berkorban untukmu. Semangatmu, Malaysiaku. Semangatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton ketika ini. Kita kembali lagi seperti saya katakan tadi, kita akan bersiaran sekali lagi melalui Skop MG. Masih lagi dalam mood pemilihan UMNO untuk edisi 2023-2026. Bagaimana kita menyaksikan pertembungan yang agak sengit antara jawatan Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Juga jangan dilupa, antara yang terpenting ketika ini adalah jawatan Naib Presiden UMNO, dan juga bagaimana ketua-ketua bahagian juga sedang menimbang tara siapakah yang menang di beberapa kawasan. Dan seperti saya maklumkan sebelum ini, antara yang menang adalah Ketua Bahagian UMNO Subang, iaitu Datuk Arman. Juga di Tangga Batu, seperti rakan setugas kami di Melaka menyatakan bahawa Datuk Rais Yassin telah mengalahkan penyandang untuk UMNO Tangga Batu hanya dengan 4 undi. Dan kita melihat secara keseluruhannya sudah ada momentum, tetapi apa yang kita risaukan adalah pemilihan untuk 2023-2026 ini berubah atau punah. Untuk kita kongsikan bagaimanakah pemilihan ini berlaku dan apakah signifikannya terhadap kesemuanya ini, bersama kami sudah pun bersedia di talian Datuk Seri Kamal Amir, ataupun lebih popular, beliau lebih popular daripada kami, Amir Hijaz Fans. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Lina, apa khabar? Doa saya semua berbahagia. Nampaknya Lina ceria malam ini. Ceria? Alhamdulillah. Datuk Seri nampak handsome segak malam ni. Lain macam Letih lah sebab saya menghadiri persidangan bahagian saya tadi. Oh. Sebagai veteran UMNO, apa yang sebelum kita pergi lebih jauh, apa yang boleh dikatakan mengenai pemilihan kali ini dari sudut kacamata Datuk Seri? Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk semua-semua pelayar yang berkesempatan dengan saya dan Malaysia Gazette. Saya melihat kali ini memang banyak ada beberapa bahagian adakan pemilihan, ada pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Itu budaya biasa lah. Dan saya melihat bahawa UMNO ni sudah macam pulih balik. Dan ada masalah ramai orang bertanding ni. Contohnya macam untuk bertanding ketua bahagian, saya rasa lebih kurang dalam 15 bahagian saja yang menang tanpa bertanding. Lain semua bertanding. Buktinya masing-masing untuk menawarkan diri untuk memimpin di peringkat akar umbi. Begitu juga untuk jawatan majlis tinggi sampai 95 orang bertanding untuk merebut sekitar 25 jawatan. Betul. Dan naik presiden pun sampai 8 orang bertanding. Alhamdulillah, tapi nampak gayanya seperti saya sekata lah Lina, saya nampak bahawa seolah-olah macam all the president men lah. Oh, Ya Lina? all the president's men Kalau kita lihat maknanya betul-betul satu camp je yang tinggal. Tak ada perpecahan lagi. Tak nampak, saya tak nampak. Adalah macam tadi apa yang berlaku di Lahad Datu. Itu agak sedikit mencemarkan lah. Saya dapat laporan di Lahad Datu tu ada sedikit perbalahan. Apabila ketua bahagian tengah berucap, orang naik pentah dan sebagainya. Di Sabah itu di Lahad Datu. Itu saja bahagian yang saya nampak ada kekecohan. Tetapi macam di bahagian Jeli, Lina, kalau cuba tengok bahagian Jeli itu saudara Bakri Daud. Dia menang satu undi je, Lina. Betul. Dan dikira 5 kali. Pengiraan semula. Ya, 5 kali kira semula. So artinya bahawa kita memang benar-benar mengamalkan demokrasi. Lina bertanya dengan saya tadi kenapa tak buat online. Kalau buat online, nanti ada fraud. Ini jelas. Dan kita perlu jelas juga pada ini pelayar-pelayar kita, Lina, bahawa pemilihan kali ini sejumlah 112,000 ahli UMNO mengundi. Nanti orang akan confuse. Kenapa 1, 2, 3? Ia dikira dari segi daripada bahagian. Kalau nak kata contohnya, macam bahagian saya seputih, kita mencalonkan perwakilan ada lebih kurang 361 orang tadi. So dia tak kira 361 undi, dia tak kira begitu. Dia kira kalau dia menang, mana retinya dia mewakili satu undi dari bahagian seputih mencalonkan berapa orang? 25 orang ahli jawatankuat ahli majlis tinggi dan 3 orang untuk naib presiden serta 1 orang untuk timbalan pengurusi tetap dan 1 orang juga dicalonkan untuk timbalan pengurusi tetap. Walaupun ada undi, contohnya macam timbalan pengurusi tetap sampai 10 orang bertanding. Tapi dia tak akan mengatakan dia ni dapat 30 undi, 100 undi, 5 tak. Dia kira 1 undi daripada 1 bahagian. So ini mungkin orang tak faham ni, Rina. Kita kena perlu jelaskan lah, Lina. Baik, ialah bila penjelasan ni perlu kerana ramai juga yang akan membuat perbandingan di antara parti-parti yang lain, Datuk Seri. Kita melihat bagaimana PKR menggunakan sistem online itu antara yang lebih mudah, lebih efisien. Kita tengok juga DAP dan sebagainya. Jadi sudah mungkin, sudah tiba masanya UMNO juga perlu mengurat langkah. UMNO ni banyak sangat terkebelakang, Datuk Seri. Bukan Tidak, Lina. Saya tidak. Dia kalau kita buat contohlah apa yang berlaku dalam Parti Keadilan hari itu apabila Rafizi berlawan dengan Datuk Saifuddin Nasution. Akhirnya kerana kalau orang tu menguasai internet, ini boleh berlaku fraud. Sebab itu yang ada perbalahan mengatakan sampai 46,000, 54,000 ahli-ahli yang bukan ahli pun. Itu bahayanya kalau kita menggunakan sistem internet. Biarlah kita keterbelakang. UMNO ni kekal dengan tradisinya. Ada pertandingan. Jadi biar begitu di peringkat bahagian dikira satu persatu supaya lebih telus. Itu yang paling penting. Yang mana menang tak bertanding, alhamdulillah lah. Contohnya macam tadi ya, Lina, Diego Musang. Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah ada 2 pencabarnya. Jadi bagaimanapun Tengku Razali mendapat 453 undi. Mengalahkan Izani. Dia dapat 46. Jadi mengulangi macam saya kata tadi itu, parti 46. Dan Haji Syari cuma dapat 5 undi. Dan 5 undi rosak. Itu lebih telus. Artinya perwakilan Diego Musang 453 campur dengan 5, 458, campur lagi dengan 5, 463 dan campur dengan 46. Artinya 509 undi. So daripada 509 undi bahagi. Dan siapa yang dicalonkan di peringkat dapat 909 undi itu?
siapa yang dapat untuk 3 jawatan naib presiden, siapa yang timbalan pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap dan sebagainya. So saya rasa itu lebih, kalau kita pergi online, ini juga Lina, kalau you tengok dalam pemilihan presiden, saya pernah pergi ke Amerika melihat presidential election. Ya, bagaimana mereka menggunakan sistem online. Itu kira advance tu. Terlalu advance. Mereka setelah pun mengadakan sistem online ini, saya ingat saya pemilihan Bapak Bush lawan dengan Dukakis pun diragui. Malahan apabila Kamala Harris menang naik presiden untuk Amerika bersama dengan Joe Biden, Trump kata ada perbalahan apabila digunakan sistem online. Jadi saya rasa apa yang ada sekarang ni elok dikekalkan, dan sistem ini adalah yang terbaik, sistem ini. Sebab ada pemantaunya, ada orangnya, dan pemantau kali ini UMNO menggunakan khidmat bakti veteran UMNO. Ahli-ahli veteran UMNO dia tak boleh jadi apa-apa jawatan di peringkat bahagian maupun cawangan. Jadi dia menjadi pemerhati, pemantau, tukang kira undi dan sebagainya. Ini yang saya lihatlah, Lina. Dan saya juga ni nak bagi tahu Lina, anak ini Datuk Najib yang pernah bersiaran di Malaysia Gazette. Betul. Saya rasa pengaruh Malaysia Gazette ni lah memenangkan dia di Langkawi. Sebab dia menang 12 undi je. Menang di Langkawi sebagai ketua bahagian Datuk Nazifuddin. Ketua bahagian 12 undi. Ya. Baik. Malaysia Gazette memberikan peluang dan ruang kepada semua untuk memberikan visi dan visi lah dalam ini. Tak kira lah sesiapa pun, siapa yang ada masa datanglah kan. Kita hanya membantu. Meraihkan demokrasi. That is what Malaysia Gazette. Saya sayang juga dengan Malaysia Gazette ni. Sepatutnya Malaysia Gazette sustain lah dia punya caranya, cara penyampaiannya. Tapi mestilah Lina lah jadi moderatornya kan. Adalah ceri mukanya sikit. InsyaAllah. Baik. Kalau muka macam saya ni orang tak ada. Ya, apa Datuk Seri? Kalau saya jadi moderator dia orang tak ada. Muka dah tua, orang kata apa dah orang tua ni. Zaman sekarang dah berubah Datuk Seri. Ya, Lina. Lama Yes, lagi diperlukan kembali. Baik, Ya, Lina. Datuk Seri. Kita melihat Kuli berjaya mengekalkan kedudukan beliau sebagai ketua bahagian. Dan kita melihat juga bagaimana perubahan berlaku di Tangga Batu, Melaka apabila anak muda menang sebagai ketua bahagian, iaitu Datuk Rais Yassin. Kalau kita melihat banyak bahagian UMNO telah buat perubahan. Anak muda bangkit untuk meneruskan visi UMNO, cara orang baru. Tetapi ada lagi bahagian UMNO yang masih mengekalkan orang lama, beberapa penggal. Apa yang boleh Datuk Seri katakan mengenai keberadaan baru dan lama dalam UMNO ini? Saya boleh katakan setahun lamanya. Saya minta agar Datuk Seri Presiden UMNO melakukan islah dalam kepimpinan. Nak gunakan perkataan reformasi ni orang kata kita orang keadilan. Jadi saya kata islah dalam kepimpinan. So dalam kepimpinan UMNO perlu ada perubahan. Dan ini telah pun diterjemahkan dalam pilihan raya yang lalu. Di mana calon-calon muka baru, anak muda, 80% keseluruhan. Malahan waktu pilihan raya negeri di Melaka, 75% anak-anak muda dikemukakan ke hadapan. Di Johor pun sama juga. Begitu juga dalam pilihan raya 20 yang baru ni, yang pilihan raya yang ke-15. Tetapi masalah pilihan raya umum ni, orang lama dia tak puas hati sebab dia tak dapat je calon, berlaku sabotaj. Boleh katakan di banyak tempat. Dan ini membuatkan saya merasa perlulah UMNO orang yang macam ni dikikiskanlah. Sebab itu dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru ni, 2022 yang baru ni, telah pun memutuskan ada usul di bawah mana-mana ahli UMNO yang menyokong ataupun melakukan sabotaj, maka dia dipecat daripada UMNO. Saya rasa ini yang terbaik, Alina. Baik, bila kata terbaik, ada juga yang menyatakan bahawa ini dah tak relevan, orang lama masih ada dalam tampuk kepimpinan UMNO lagi. Bagaimana UMNO nak mengorak langkah ke depan apabila masih ramai? Hanya berapa persen sahaja anak muda dalam UMNO ini, Datuk Seri, kalau kita lihat. Dan penolakan demi penolakan berlaku akhirnya disudahi dengan penyucian, pembersihan dan sebagainya. Apa yang boleh Datuk Seri katakan? Apakah ini langkah terbaik UMNO untuk mendepani PRU akan datang, Datuk Seri? Saya lihat beberapa bahagian macam di Keluang, Datuk ini di Keluang, siapa pemenang tadi tu? Saya nampak tadi tu dia kekal lah, dia di Keluang, Datuk Jais Sadi. Tapi dia bukanlah tua sangat pun, takkanlah bertongkat. Masih lagi ada tenaga
masih ada lagi pengaruhnya. Dan yang mana ini anak muda tu ada 130 bahagian, Lina, ketua pergerakan pemuda yang habis jeda waktunya sebagai ketua pemuda dan dia beralihlah ke peringkat bahagian. Macam di bahagian saya tadi. Bahagian saya tadi Datuk Razlan selaku Ya. supportik pada Datuk Seri Zahid dan beliau menang. Menang betul. dengan dia menang sebagai ketua UMNO Bagas Putih. Dan ini bukan berartinya mengalahkan, artinya berlaku perubahan pucuk pimpinan. Dan kalau disantuni dengan baik, saya nampak UMNO tidak ada masalah. Cuma terpulang pada individu. Kalau Lina mengatakan bahawa apakah yang ada masih ada yang tua tu mesti dibuang, tak boleh dibuang semua. Saya selalu memegang peribahasa upih pinang tu, kalau yang tua tu jatuh, yang upih muda tu janganlah ketawakan. Kita mesti berpegang pada prinsip UMNO mengamalkan. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Jadi kalau ada pertandingan, biarlah secara sihat. Alhamdulillah. Kecuali di Tangga Batu, di Datu tadi, Lina. Ya. Baik. Masih lagi Datuk Seri, kedudukan yang sama kalau kita melihat kedudukan untuk jawatan naib Presiden UMNO ini didahului oleh Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, terus mendahului pesaing-pesaingnya yang lain, diikuti selepas itu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan juga Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Datuk Seri Johari juga sebelum ini di tangga yang keempat memintas Datuk Seri Azalina dan satu-satunya bunga untuk jawatan naib Presiden ini, Datuk Seri Azalina sekarang ini berada di kedudukan yang keempat. Daripada 8 pencalonan ini, bagaimana Datuk Seri boleh melihat apakah penyandang boleh mengekalkan kedudukan ataupun perlukan aura baru untuk jawatan naib Presiden ini? Saya melihat yang paling penting macam Datuk Khalid itu mereka mengekalkan sebab dia penyandang. Dia sebagai naib Presiden UMNO di belakang Datuk Ismail Sabri dulu. Masa pilihan lalu. Jadi bila Datuk Ismail Sabri tidak mengekalkan kedudukannya, dia tak bertanding, maka tempat itu tentulah akan diisi oleh Datuk Seri Khalid Nordin. Dan macam Datuk Warosdi, UMNO ni dia mengekalkan tradisinya, iaitu mestilah salah seorang daripada negeri sebagai ketua perhubungan yang mewakili Menteri Besar. Dulu, kalau zaman dari dululah Datuk Seri Wan Mokhtar, bertahun-tahun jadi berpegang-pegang lah jadi ketua perhubungan. Dan jadi naib Presiden UMNO. Begitu juga ada satu kita ada Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Kelantan, Terengganu. Jadi ini mesti tradisi UMNO itu dikekalkan. Artinya Datuk Warosdi juga muda juga, dia sebagai ketua perhubungan UMNO Pahang. Ya, ini penting dan sebab dia mewakili kumpulan daripada Menteri Besar. Dan dari segi anak muda. Anak muda saya lihat pencabar muka baru adalah Datuk Johari Ghani. Tetapi menjadi buat pening kepala lah juga kalangan perwakilan nak memilih antara Datuk Johari dengan Azalina. Ini memang saya duga. Malam-malam saya dah bercakap, saya lihat ada 4 calon aja lah yang akan berada di dalam peringkat yang teratas. Apakah UMNO sanggup melakukan perubahan? Sebab Azalina ni, Datuk Azhar, dia adalah, inilah pertama kalinya UMNO mengadakan pemilihan untuk naib presidennya ditandingi oleh wanita. Wanita, betul. Tak pernah berlaku. Sebab sekarang ni, Lina, ketua wanita UMNO Malaysia sekarang ni, dia bertaraf timbalan presiden tau. Mungkin orang tak tahu ni. Ini perubahan telah dilakukan dalam 5 tahun dulu. Ada Perhimpunan Agung UMNO, PAU yang 2021 tak silap saya. Dia membuat perubahan perlembagaannya di mana jawatan ketua wanita bertaraf timbalan presiden. Jadi kalau timbalan presiden tu ketua wanita, maka naib tu. Sebab itu saya melihat. Tapi kali ini, Lina, saya merasakan suara wanita tu tinggi. Saya rasa Azalina akan memintas ni. Sebab wanita ni dia setia, maklum sajalah. Wanita ni selalunya setia. Orang lelaki ni goyang. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Itu bagi saya lah. Itu pandangan saya lah, Lina. Okey, saya nak berbalik kepada walaupun tumpuan kita pada hari ini untuk pemilihan naib Presiden Ahli Majlis Kerja Tertinggi dan juga ketua-ketua bahagian ini, bagaimana Datuk Seri melihat pada minggu lalu kemenangan untuk sayap-sayap Parti UMNO yang mana kita lihat Dr. Akmal Saleh dapat menang jawatan Ketua Pemuda UMNO dan juga Datuk Seri Noraini Ahmad dapat mengekalkan jawatan sebagai Ketua Wanita dan Ketua Puteri ini ramai yang tidak menyangka
Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi boleh Ya. menyandang jawatan untuk Puteri UMNO, kerana ramai mungkin yang menyatakan di luar lah Datuk Seri. Kalau dalam UMNO itu sendiri mungkin dikenali, tetapi dari sudut luaran ini mungkin kurang popular. Jadi saya nak tanya mengenai perwakilan yang memilih ini, adakah mereka ni lain pandangannya dari sudut orang kata dalam UMNO dan juga pandangan kami dari sudut luaran ini yang memikirkan nama-nama yang sering memberikan kenyataan akhbar, sering melaung-laungkan isu-isu rakyat tidak dipilih, sebaliknya yang kurang bercakap ini dipilih oleh perwakilan. Apa sebenarnya yang berada dalam pemikiran perwakilan, Datuk Seri? Saya berkeyakinan, contoh ya, macam kita kupas dulu tentang Puteri. Yang calon popular adalah Dr. Maslihah. Dr. Maslihah itu yang paling popular. Dan saya ingat Malaysia Gazette pun ada panggil dia jemput, portal-portal media sosial pun ada jemput juga. Tetapi saya merasakan bahawa perwakilan lebih suka pada yang mesra, yang menyantuni mereka di peringkat akar umbi. Akar umbi ni mereka dahagakan pemimpin yang ada personal touch. Okey, itu bab Puteri. Saya tak boleh cakap lebih itulah sebab saya melihat dari jauh. Tapi yang rapat pada saya mengikuti perkembangan pemuda. Pemuda yang lantang bersuara, yang banyak menggunakan media sosial sebagainya, adalah saudara Datuk Arman, Ketua UMNO Bahagian Subang. Dia menawarkan diri. Tetapi kerana dia berada di Majlis Tinggi, jadi pemuda UMNO melihat merasakan, you dah jadi Majlis Tinggi, buat apa nak bertanding ketua pemuda? Itu yang saya dengar dari kalangan pemuda. Kemudian yang kedua, yang calon yang agak dikenali juga sebab beliau adalah sebagai timbalan Menteri Kewangan, iaitu Datuk Syahar daripada bahagian di Pahang. Jadi sebab perwakilan merasakan bahawa ini bahagian yang tentulah Datuk Warosdi itu akan jadi naib. Jadi kalau dilantik Syahar, taraf Ketua Pemuda ni juga adalah sebagai naib. Jadi takkan dua dari Pahang. Ini yang saya lihat nanti. Saya rasa Azhar kalau mungkin Azhar tidak dapat sokongan yang sepenuhnya kerana Johor ada 3 calon Lina, iaitu Azhar dianggap daripada Pengarang, Datuk Hasni Muhammad, mantan Menteri Besar Johor, dan Datuk Seri Khalid. Jadi dia kadang-kadang pemilihan ni diambil kira juga daripada negeri-negeri. Sebab itu akhirnya tambah-tambah lagi pemuda macam Datuk Husni, ada Datuk Datuk. Dia sepatutnya dia lah calon favourite dia sebagai suksa pemuda UMNO Malaysia. Tapi setelah berunding, pemuda saya nampak kali ini ada perundingan. Sebab itu jumlah undi yang diperolehi oleh Datuk Dr. Akmal ni terlalu tinggi, 130 undi lebih. Sepertinya 130 bahagian lebih. Saudara Arman dapat lebih kurang 10 dan Syahar juga adalah 10-11. Jadi sebab mereka merasakan Selangor ni Arman dah jadi Majlis Tinggi. Itu pemilihan pemuda. Ada seorang lagi, saudara Mio juga datang dari Melaka. Jadi dari Melaka ni mereka melihat kerana kedudukan Datuk Dr. Akmal ini sebagai esko kerajaan negeri. Sebab itu dia bergandingan pula dengan Hairi. Hairi daripada Johor. Hairi jadi naib Ketua Pemuda. Wanita dia agak perbezaan. Saya cakap terang Ina, memang wanita sayang pada Tan Sri Izzat. Syarizat, orang panggil Kak Ijat mesra. Dan mereka juga sayang pada Datuk Noraini. Datuk Noraini adalah dulu bekas Ketua Puteri UMNO. Kemudian bertanding jawatan yang dikosongkan oleh Tan Sri Syarizat. Jadi wanita merasakan dah kosong, buat apa nak patah balik. Di samping itu kekhawatiran. Saya yakin wanita-wanita juga kekhawatirannya kalaulah Tan Sri Syarizat menang, sebab dia ada dia punya latar belakang yang dulu, yang waktu kita pilihan raya yang ke-14. Yang agak ini, memanglah kita tahu Kak Ijat tak terlibat, hanya keluarganya saja yang dalam isu yang begitu meledak lah. Selain daripada isu 1MDB adalah isu tentang Lembu Kondo. Kekhawatiran mereka. Jadi sebab itu mereka memilih pada sebab itu mereka akhirnya memilih Datuk Noraini. Walaupun Datuk Noraini tidak menjadi menteri. Itu wanita ni, dia sebab saya kata mereka setia. Dan mereka dagakan sentuhan. Kak Ijat pun ada sentuhan. Bukan tak ada sentuhan, tetapi Kak Ijat sudah meninggalkan wanita dan mereka merasakan takkan nak make comeback. Apa dosanya? Wanita dia akan bertanya ni, Dina, apa dosa nak diubah?
Mereka, sebab saya kata still, apa dosa suami saya, maka nak marah suami saya. Begitulah kira-kiranya wanita. Lina. Baik. Pemilihan UMNO di Pasir Salak kecoh juga. Tajudin dihalang masuk dalam Dewan Pemilihan. Ini Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman dihalang untuk memasuki Dewan. Ini juga kerana itu tajuk kita hari ini, Datuk Seri, berubah atau punah. Ada bibit-bibit yang berlaku kekecohan walaupun tak banyak. Ini yang dirisaukan untuk UMNO ini, yang ramai-ramai nakkan perubahan, takut-takut punah hasratnya di tengah jalan dengan insiden-insiden yang sebegini. Kalau dari sudut pandang media, memanglah kita dapat coverage. Tetapi bagaimana orang parti sendiri, Datuk Seri sendiri melihat perkara-perkara ini boleh mencacatkan lagi proses pemilihan, Datuk Seri? Sebagai mantan wartawan, Lina, it's a good news, but it's a bad news. It's a good news. Jadi berita ni memang agak menarik, orang suka nak dengar, orang suka baca. Tapi bagi saya lah, sebab Datuk Seri Tajudin, dia digantung. Macam juga dengan Datuk Yusof. Datuk Yusof di Alor-Star. Hari ni Datuk Bashar make comeback. Mantan Menteri Besar Kedah, dia menang jawatan di Alor-Star sebagai ketua bahagian. Tapi macam Datuk Tajudin, dia yang bertanding, dia piling anak dia sebagai ketua puteri, ketua wanita, dah menang. Dan anak dia yang seorang lagi tu bertanding untuk ketua bahagian. Jadi sebab itu, tak kecoh. Jadi dari segi perlembagaannya, you dah tak ada intelligence, you dah tak ada local standard untuk campur dalam mesyuarat bahagian. So bagi saya lah, ini bukan UMNO ni, inilah saya katakan dulu parasit yang merosakkan rumah UMNO. Itu keadaannya. Jadi saya melihat bahawa memang dari segi persepsi warga melihat, kenapa jadi begitu? Kalaulah Datuk Seri Tajudin dibenarkan masuk dalam Dewan, mungkin ada kecoh lagi. Ada perwakilan akan bertanya, dah kecoh, lebih teruk lagi. So lebih baik tindakan pemangku ketua bahagian, siapa pemangku dia? Ini dia bertanding ketua bahagian sekarang. So dia ambil keputusan, dia kuasa katakan tak payah dah datang. Cuma bagi saya lah, bukan ahli-ahli tak menghormati. Memang ada jasa Datuk Seri Tajudin di Pasir Salak, tetapi dia sudah digantung, patuhilah disiplin parti. Itu masalah dia sebenarnya. Bagi saya tak nampak. Cuma dua insiden lah. Satu di Pasir Salak, satu di Lahad Datu. Ini bagi saya out of the blues lah, Lina. Saya tak nampak ini sebagai satu benda yang boleh dijadikan satu isu besar. Contoh macam dia apa berlaku di Langkawi, ini Naziruddin, anak muda bertanding. Dan dia kerana berlaku kosongan, kerana Allahyarham Datuk Nawi meninggal dunia di Jerman. So jadi waktu itu adalah pertandingan di mana timbalan ketua bahagian Nur Saidi Nanian, dia melawakan diri. So saya nampak tak ada kecoh pun. Cuma majoritinya agak tipis lah dengan 12 undi, Lina. Betul. Sedikit, tapi tak apa. Menang tetap menang, Tuan Sri. Ya. Baik. Kalau kita melihat Kuli mempertahankan ketua UMNO bahagian Gua Musang sejak tahun 1962. Lama betul memegang jawatan sebagai ketua bahagian UMNO ini. Ada nampaknya aura itu masih diperlukan lagi. Bagaimana kewibawaan yang amat mulia Tengku Razali ini diperlukan dalam UMNO. Apakah dengan kemenangan ini suara Kuli ini mampu lagi bertahan dalam UMNO ini, bagaimana Datuk Seri? Banyak orang lupa Kuli ni jasa dia pada bahagian Gua Musang ni lama. Kerana waktu dulu bahagian Gua Musang ini adalah bahagian Hulu Kelantan. Satu daerah paling besar dalam negeri Kelantan waktu itu. Dia memasuki kawasan Kuala Kerai, di Macang, Jeli, even sampai ke peringkat hampir-hampir Kota Baru punya besar. Dan jasa Tengku Razali begitu besar di Gua Musang. Saya tak nampak. Dan saya pernah pergi ke Gua Musang 5-6 kali. Saya tanya dengan warga UMNO lah. Malah rakyat pun. Rakyat pun masih lagi menyanjungi Yang Moh-Moh mereka mesra lah. Dan Lina, saya nak bagi tahu ya, cara Yang Moh-Moh Tengku Razali memimpin UMNO bahagian Gua Musang ni agak beza sikit dengan bahagian lain. Bila diadakan mesyuarat bahagian bulanan, dia akan menjemput sekali pegawai daerah ada, pegawai polis ada, ketua polis ada. Jadi bila masalah rakyat, maka disantuni waktu itu juga.
Sepatutnya begitulah caranya di mana parti menguasai kerajaan. Di Rumusan begitu. Jadi rakyat di Rumusan tu bukan Tengku Razali ni bagi duit tak ada, tapi dia beri servis. He really rendered his service dan tengok sendirilah macam mana dia bina masjid yang akhirnya menjadi ikon kepada negeri Kelantan. Jadi rakyat di Rumusan tu, saya tanya dengan dia kata sampai kulit tandak lah. Cuma bila pilihan raya baru ni berlaku, sendiri kita pun tahu bagaimana ada berlakunya kepincangan. Sebab benda tu dah mahkamah dah putuskan dan katanya Tengku Razali sedang membuat petisi terbaru lagi. Jadi saya nampak bahawa hasrat mereka yang di luar daripada UMNO ni memang nak melihat orang macam Tengku Lee ni disingkirkan supaya idea-idea bernas daripada Tengku Razali ni tidak diterima pakai. Tapi dia masih lagi kekal. Berbeza dengan dilangkaui macam Dr. Mahdi hilang wang pertaruhan terus. Jadi Tengku Razali ni saya lihat jiwa dia UMNO. Malahan kalau you baca sejarah dia Lina, bersama-sama dengan mantan Allahyarham pengarang di Utusan Melayu waktu itu, A.R. Kamaluddin, bersama dengan Allahyarham P. Ramlee, berusaha untuk mengembangkan UMNO itu di Kelantan, bukan hanya di Rumusan. Jadi jasa itu baru tinggi pada rakyat Kelantan, mereka mengenang dan mereka tak sampai hatilah untuk mengelepikan. Sebab itu dia menang terbesar tu 453 undi Lina. Lawan dia tu Izani cuma dapat 46. Izani ni adalah suami kepada mantan ketua wanita. Marah tak dapat jadi calon. Itu masalahnya UMNO ni. Begitu juga dengan Haji Syahri. Jadi saya lihat benda begitulah. Artinya pengaruh Tengku Razali di Rumusan bukanlah pengaruh yang dibuat-buat, bukan diada-adakan. Silakan. Baik, untuk terkini pemilihan UMNO, undi untuk jawatan naib Presiden Datuk Seri. Undi untuk Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mencecah 50 undi. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dengan 47 undi dan diikuti Datuk Seri Johari Abdul Ghani 37 undi. Kemudian yang tangga keempat Datuk Seri Azalina Osman Said 28 undi, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan 22 undi, Datuk Seri Hasni Muhammad 15 dan juga Datuk Seri Mahathir Khalid hanya memperoleh 8 undi setakat jam 9.53 tadi. Saya melihat bahawa dia akan berubah lagi sebab belum sampai lagi undi-undi yang mana ada bahagian-bahagian yang wanita ada ramai. Bila kalau bahagian tu wanita ramai rasanya Azhar lah dapat. Tapi macam di wilayah kan, kedudukan Azalina hanya sekadar ketua bahagian pengarang je. Dia bukan ada negeri. Dan macam saya kata tadi lah, dia dianggap dua daripada Johor. Tapi macam Datuk Johari Ghani, dia adalah ketua perhubungan UMNO wilayah. Wilayah dia ada 14 bahagian. So tentulah bahagian-bahagian di ini 14 undi itu ada di situ. Saya tak nampaklah bahagian di wilayah ini akan mengenepikan ketua perhubungannya. Begitu juga macam Datuk Wan Rosdi di Pahang. Sekurang-kurangnya 12 bahagian di Pahang itu solid bagi ketua bahagian dia. Tapi Azhar tidak mendapat begitu kedudukannya dan mengekalkan Datuk Khalid Nordin. Saya melihat Datuk Khalid Nordin ni adalah pemimpin yang tak banyak, orang kata tak banyak songeh lah Lina. Dia buat kerja dan malahan sekarang ni dia jadi menteri pula tu, Menteri Pengajian Tinggi. Lina. Baik Datuk Seri, rata-rata di dalam ruangan komen menyatakan geng broker. Kalau ada kawasan yang kecoh tu maknanya wujudlah geng broker. Kalau kawasan tu okey, tak ada masalah apa-apa, okey smooth je, tak ada geng broker. Geng broker yang dimasukkan ini masih lagi ada. Apa komen Datuk Seri? Dia memang lebih kurang dalam 2-3 hari sebelum pemilihan, dapatan saya. Malahan bahagian saya pun diserang juga. Tapi tak mampu. Tak mampu geng broker. Cuma hanya kalau kepimpinan di bahagian itu agak 50-50. Kalau pemimpin di bahagian itu, kalau dia tidak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan, dia tidak jadi ketua bahagian, dia bukan jadi wakil rakyat. Itu yang mungkin mudah. Tapi saya nampak kali ini, geng broker ni buang duit je. Baguslah, mereka banyak duit. Okeylah tu, apa salahnya. Sekah pada ahli-ahli UMNO ni. Dan saya nampak ahli-ahli UMNO tidak terpengaruh. Saya melihat kesetiaan warga UMNO terhadap Presiden mantap. Sebab itu saya merasakan ini tim Presiden lah saya rasakan.
Sebab untuk makluman Lina, for your information, Datuk Johari juga adalah penasihat tertinggi tingkat 38 bersama dengan Datuk Azhar dan juga Datuk Khalid Nordin. Cuma Datuk Warasdi, beliau adalah sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Pahang. Tapi these are the presidential team yang sentiasa bersama dengan Presiden, memberi buah pandangan dan fikiran. Itu pandangan saya, Lina. Itu antara menjawab juga persoalan-persoalan pelayar yang menyatakan bahawa wujudnya kem-kem broker ni yang suka mengacau apa yang berlaku sekarang ni, proses pemilihan. Dan ramai juga yang terkejut mengapa agaknya MB Pahang mendahului ketika ini. Sedangkan kalau diikutkan MB Pahang tu hanya berada di negeri saja. Sepatutnya orang-orang berada di peringkat nasional, persekutuan lebih mendominasi. Ya, macam saya kata tadi lah, Nina. Datuk Warosdi itu mewakili Menteri Besar. Jadi semua ketua-ketua perhubungan, sebab dia orang ada Council of Ketua Perhubungan. Ketua perhubungan ni secara otomatisnya juga duduk dalam Biro Politik dan Biro Pengurusan Parti. Dan kesatuan ketua-ketua perhubungan. Ketua-ketua perhubungan Kedah, ketua perhubungan Perak, ketua perhubungan Sabah, ketua perhubungan Johor, semua ketua-ketua perhubungan ini bersatu hati untuk calon mereka seorang. Tapi kalau datang daripada Menteri Besar ataupun ketua perhubungan daripada negeri, 2-3 orang, itu pecah undi. Yang ini dia orang undi solid. Sebab itu Datuk Wan Rashid ini, saya memang menjangkakan dia akan menang mudah. Tapi masalah sekarang ni macam Azhar dengan Datuk Khalid Nordin. Datuk Khalid adalah bekas Menteri Besar. Datuk Hasni juga adalah bekas Menteri Besar. Azhar ni hanya sekadar ketua bahagian. Dia bukan ketua perhubungan. Ketua perhubungan sekarang ni Datuk Khalid Nordin. Kalau you melihat, sebab itu Datuk Khalid Nordin juga antara yang dapat mudah sedikit berbeza. Dan sekarang ni Datuk Jo. Jadi peranan ketua perhubungan itu penting. Itu pandangan saya, Ina. Baik. Saya nak ambil sedikit apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menang tanpa bertanding di Bagan Datuk hari ini. Beliau berharap pemilihan kali ini menjadi satu langkah kepada kebangkitan semula parti itu. Beliau menyatakan keputusan dibuat perwakilan bukan sahaja membabitkan pusat, bahkan melibatkan peringkat negeri dan bahagian perlu bergerak seiring dan bekerja sebagai satu pasukan menghadapi PRN. Jadi rata-rata yang menyatakan bahawa pemilihan ini sangat-sangat penting dan ujian pertamanya adalah PRN untuk 6 negeri ni, Datuk Seri. Bagaimana? Saya tadi alhamdulillah lah dia orang minta saya beri pandangan, ucapan sikit dalam pesyuarat bahagian. Saya mengatakan bahawa amalan dalam UMNO ni kali ini saya melihat bahawa benar-benar diterjemahkan biduk lalu kiambang bertahun. Walaupun ada pemilihan tetapi tak ada lagi lah. Kalau dulu ini orang ZMD, ini orang Tok Mat, ini orang Khalid, ini orang H2O. Dah tak ada dah sekarang ni. Semua adalah orang UMNO. Inilah yang diharapkan. Saya melihat jika ini dapat dikekalkan, tidak ada masalah antara pimpinan di peringkat bahagian, tak ada lagi perbalahan, biduk lalu, kiambang bertaut, cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum semula. Jika ini dikekalkan, saya yakin UMNO akan bangkit semula. Cuma saya melihat dalam keadaan ini, kena ingat Lina, kita ada rakan dalam berpasukan, dalam kerajaan rakan kita adalah Parti Keadilan. Jadi apakah kita akan dapat ruang untuk bertanding di kawasan-kawasan macam dulu kita bertanding semua. Kali ini agak saya rasa yang boleh UMNO bertanding kawasan yang ada PAS, yang ada dimenangi oleh calon-calon bersatu. Kalau PAS pula tu tentulah rakan kongsi dalam coalitions dalam persatuan ini, itu amanah. Mereka pun tak juga. Saya melihat macam mana di Kedah. Okey, di Kedah UMNO merasakan itu kita dominan ke dulu. Tapi amanah kata kami pun nak cuba juga sebab mereka latar belakangnya datang daripada PAS. Tapi macam di Pulau Pinang, takkan UMNO nak bertanding di kawasan-kawasan yang dikuasai oleh parti keadilan. Jadi UMNO mungkin dari segi untuk mendapat bilangan kursi ni, memanglah UMNO cuma akan lebih banyak dapat di kawasan-kawasan di luar bandar. Sebab itu saya melihat susunan ATO yang Mak Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan Presiden UMNO sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Desa ni,
Kena tepatnya. Sebab UMNO itu memanglah sifatnya. Sebab sekarang ni untuk pemimpin-pemimpin atau warga, pengundi-pengundi yang tinggal di kota-kota urban, saya mengatakan ini sebagai metropolitics. Metropolitik budayanya berbeza. Jadi UMNO mesti konsentrate. Contohnya macam lebih kurang dalam 36 kawasan Felda yang UMNO tewas kepada Parti Bersatu. Saya rasa kali ini insya-Allah boleh dapat balik apabila penyatuan itu. Dan untuk UMNO nak dapat kawasan-kawasan urban, sebagai contohnya macam kawasan di Lembah Pantai, itu kawasan yang gated society, Lina. Satu warga di mana mereka nak dapat disentuh susah sebab nak masuk kawasan, nak berkempen, berjumpa, tak dapat. Sebab mereka adalah gated society, rumah mereka berpagar, itu susah. Tapi UMNO lebih mudah, tanding di Bagan Lumut. UMNO mudah untuk di Kubang Pasu. Demi kawasan-kawasan ini kawasan yang boleh di-reachable secara bersemuka. Itu pandangan saya, Lina. Baik, berbalik kepada Datuk Seri Azalina tadi. Datuk Seri ada menyebut bahawa Datuk Seri Azalina ni tak ada jawatan dalam negeri, hanya bersandar kepada ketua bahagian. Apa pula komen Datuk Seri sekiranya dalam UMNO ini masih mengekalkan lagi ataupun mengamalkan lagi orang kata gender bias? Kan? Walau Datuk Seri Azalina mewakili kaum wanita satu-satunya bunga untuk bertanding, tetapi masih lagi ada lagi gender bias itu di dalam pemilihan kali ini. Saya tak tahu Malaysia Gazette ni ada women lips. Rupanya ada women lip lah. Lina ni women lip lah. Pejuang wanita. Akulah pejuang wanita. Tak ada. Saya ingat tak ada. Ini bukan gender bias. Tak ada. Kalau UMNO itu mengamalkan gender bias, dia tak akan letaklah ketua wanita itu sebagai timbalan presiden. Dia punya jawatan ketua wanita adalah sebagai tidak, UMNO tidak melihat begitu sekarang. Sebab malahan sekarang ni, Lina, jumlah wanita lebih ramai. Saya nak beritahu dekat you, kalau di cawangan-cawangan, kalau sesiapa mana-mana calon nak bertanding ke menjadi perwakilan kebahagiaan, kalau ahli wanita cawangan itu tak setuju, wuyup, Lina. Tapi kalau saya dengan ni mencadangkan Ahmad bin Saud jadi perwakilan percawangan kita kebahagiaan, kalau ada ketua wanita tu angkat tangan, berduyun-duyun. Kalau saya pula nak bertanding, kalau wanita dia diam, artinya wanita juga membuat peranan dalam menentukan soal kepimpinan. Saya tak nampak ni gender ni ataupun Lina ni macam ini woman lip lah. Tak baik gitu, Lina. UMNO tak mengamalkan gitu. Memang dulu zaman Rafidah Aziz dia lantang lah. Even Datuk Seri Syarizak pun begitu. Tapi Kak Ani dia kurang lah sikit, dia lembut orangnya. So janganlah Lina kata UMNO orang lelaki tak suka pada UMNO. Wanita itu adalah pujaan kekal di hati mereka. Baik, kita berharap akan ada kedudukan yang baik buat Datuk Seri Azalina kerana nak juga pecah tradisi wanita itu menjadi naib presiden dalam UMNO. Timbalan presiden belum ada lagi kan Datuk Seri? Belum. Janganlah asyik nak pecah tradisi aja, nanti marah Mak Sabu pecah telur. Nak puasa ni, Lina. Cukup-cukup lah dapat timbalan. Ketua wanita bertaraf timbalan presiden. Dan naib tu okey lah. Saya ingat kalau inilah pemecah tradisi. Memang saya rasa you pun menyokong kalau Datuk Azhar ni dapat dijadikan sebagai naib presiden parti, dapatlah menyuarakan peringkat suara-suara wanita. Tapi jangan lupa, Lina, dalam untuk saya nampak calon untuk Lina, saya nak bagi tahu kat you, calon untuk Majlis Tinggi, Lina, Datuk Suraya Yaakob, kemudian Datuk Rosni Saha daripada Pahang, kemudian Datuk Rosnah Rashid Shirin. 3. Saya nampak di situ termasuk juga mana lagi? Bekas Ketua Puteri UMNO, Datuk Zahidah juga ada. Zahidah Zariq Khan. 4. Dan Datuk Sri Syariza Samsudin. Dan 5. The 5 Iron Lady in Pahang tu. So saya yakin 5 ni besar kemungkinan dapat saya tengok, tak tahulah berjalan keputusan sekarang ni. Saya yakin sekarang rasanya tak ada di dalam struktur 25 itu, buat ketika ini tak ada lagi wanita yang masuk dalam list ataupun senarai 25 tu, Datuk Seri. Zahidah pun.
Ya, Eh, belum lagi. saya rasa belum lagi lah. Sekarang ni baru keluar dalam 10, 15, Lina. Belum lagi. Bukan senang nak kira tu. 112,000 undi. Bukan senang nak kira tu, Lina. Saya yakinlah macam Zaida, Sharlene, insyaAllah. Sebab mudah saja perkiraan saya. Wanita dia ada 10 perwakilan di bahagian. Puteri ada 10 perwakilan di bahagian. Itu tak termasuk lagi jawatan kuasa lagi. Di situ aja dia dah ada advantage. Kalau saya nak bertanding majlis tinggi pun, saya very tough. Cuma kita rasa inilah Datuk Lokman kalah di di kawasan dia bertanding di Seri Gading. Sri Gading. Ya. Tapi Baru Datuk saya dapat Datuk Lokman Adam antara ada dalam senarai 25 itu buat ketika ini. Yalah, sebab itu saya rasa di peringkat bahagian ni pandangan saya lah, you can be very popular dalam media sosial. Okey, satu negara, satu Melaya lah kenal you, tapi di bahagian lain coraknya. Sebab Datuk Lokman ni banyak masanya berada di Kuala Lumpur. Walaupun dia hadir, saya tengok dia pergi waktu banjir, dia menyantuni warga di Seri Gading, tapi tak sebegitu. Sebab itu saya lihat walaupun Datuk Aziz Kaparwi, mantan ketua bahagian, merasakan sesuai lah Datuk Lokman ni. Tapi warga Seri Gading masih lagi mahu mengekalkan bahawa biarlah orang yang berada di tempat itu. Mudah untuk disantuni bila ada masalah rakyat. Kalau tidak, itu pandangan saya lah. Ini kena ambil kira juga. Pada orang nak bertanding ni, mereka kena tahu tu bukan mudah. UMNO ni banyak macam-macam. Cerewet juga, Lina. Betul. Tadi kedudukan itu ada, Datuk Zahida ada, sekejap keluar, sekejap masuk. Sekejap keluar, sekejap masuk. Datuk Zahida Zaidhan ada sekejap. Nanti saya betulkan kenyataan. Bukan tak ada langsung lah. Ada, tapi adalah. kemudian Zahida masuk top. Ni saya nampak pelayar saya, Mahdi Hashim. Dia hantar kiriman, dia kata... ya. Saya juga dibetulkan oleh wartawan kami di sana. Ada masuk tetapi kemudian keluar, masuk kemudian kembali. Wanita, Lina, sekejap masuk, sekejap... Wanita. Macam chips semua, sekejap ada, sekejap tak ada. Ada, tak ada. Ada, tak ada. Kita orang Perak. Kita juga, betul. Dan saya juga tertanya-tanya, apabila kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Maslan, beliau berada di Pontian, menyatakan bahawa tengah malam ini akan ada keputusan untuk Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Malangnya pada ketika ini, 10-20 malam ini, separuh lagi pun belum ada. Apakah mungkin dia, seperti laporan daripada wartawan kami Khairul Anwar di sana, Menara Datuk Wan kata, mungkin akan sama kisah minggu lalu. Keputusannya akan dapat pada esok hari insyaAllah. Datuk Seri rasa bagaimana pemilihan kali ini? Saya ingat begitulah dalam pukul 12 tu. Tapi takkan nak tunggu satu. Tapi saya rasa, saya yakin Presiden akan pergi ke Ibu Pejabat UMNO. Dia akan menanti keputusan. Macam satu fiesta lah. Cuma saya bila sebut tentang Datuk Ahmad Maslan tu, saya terkejut juga bahawa dia boleh menang jawatan Ketua Bahagian Pontian. Sebab kawasan itu 25 tahun. Datuk Hasni mentadbir bahagian itu, kali ini Datuk Ahmad Maslan boleh menang. Saya ingat kerana ini juga mungkin, Lina, ada juga kalangan-kalangan pemimpin ni yang mereka yang menandatangani, walaupun mereka ahli parlimen, tapi mereka menandatangani Statutory Declaration ataupun akuan bersumpah dalam kemelut waktu nak menubuhkan kerajaan dulu. Kerana Datuk Hasni adalah antaranya, beliau adalah antara orang yang menandatangani akuan bersumpah, menyokong pembentukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Saya ingat mungkin sebab itu orang di Pontian tu dia kecewa lah kalau begitu sikapnya. Apakah kerana tak dapat jawatan menteri besar maka sikap beliau begitu. Itu satu. Begitu juga saya melihat untuk Majlis Tinggi ni pun ada beberapa ahli Majlis Tinggi yang waktu mereka menang pilihan raya dulu, tapi menandatangani yang 10 orang. 10 orang menandatangani akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin. Ini juga diambil kira oleh perwakilan. Perwakilan marah lah sebab ini dianggap sebagai satu pengkhianatan terhadap parti. Sedangkan kita dah tahu UMNO ni mengamalkan demokrasi. Pakatan Harapan dia dapat 82 kursi. Sedangkan Perikatan Nasional cuma dapat 73 kursi saja. Yang segi majoritinya, walaupun semua tak boleh tubuh kerajaan, tetapi majoritinya adalah Pakatan Harapan.
Saya selalu saya cakap, Lina, saya kata mungkinlah ada sesuatu yang tersembunyi, gerakan daripada Yang Maha Esa apabila Tan Sri Muhyiddin ditutup pintu hatinya untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Kalaulah Tan Sri Muhyiddin waktu itu bersetuju dengan saranan untuk membentuk kerajaan campuran antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, UMNO jawabnya tinggal 14 orang ajalah. Duduk di luar tu tercengok-cengok lah. Tak dapat buat apa. Tapi inilah saya kata sentuhan-sentuhan yang saya tak tahu. Yang perlu kita lihat bahawa apakah UMNO ni, Lina, saya nak beritahu juga, mungkin orang tak bersetuju dengan saya, tapi bagi saya lah, saya yakin UMNO dia tak boleh jadi pembangkang. UMNO jadi pembangkang rosak negara, Lina. Sebab dari awal lagi ditubuhkan, memang pertama menuntut kemerdekaan, mentadbir. Jadi kalau UMNO jadi pembangkang, Lina lihat sendirilah apa jadi pada ekonomi kita, kestabilan politik terjamin tanpa adanya rusuhan. Apabila UMNO terjadi pembangkang, adalah masalah. Tetapi yang masalahnya masih ada juga kalangan pemimpin UMNO yang saya katakan, UMNO tak salah, Lina. Kalangan pemimpin UMNO yang meletakkan kepentingan diri. Mereka inilah yang selalu saya katakan antara parasit dalam UMNO yang merosakkan rumah UMNO, Lina. Jadi itulah, bila kata betul, ada yang bersetuju dengan pandangan Datuk Seri, UMNO tak sesuai duduk di kerusi pembangkang. Kerana kerana mereka ni sudah bertahun menjadi kerajaan, tetapi mereka juga menjadi pembangkang yang begitu baik bagi saya. Check and balance yang begitu baik. Kerana itu banyak perkara-perkara itu boleh diatasi dengan baik oleh kerajaan ketika itu. Namun betul juga Datuk Seri katakan, itu rusuhan berlaku, sana demo sini dan situ. Untuk check and balance, kerana orang dah biasa jadi kerajaan kan, dah tahu dah segala kesukaran itu. Lina tengok sendirilah sekarang ni, walaupun kita cuma ada lebih kurang 4 kursi aja. Ini ada Zahid Hamidi, Datuk Azalina, Datuk Khalid Nordin, siapa lagi jadi menteri? Datuk Tengku Zafrul. 4 aja. Okey. Tetapi perjalanan di parlimen, perjalanan kerajaan tu nampak smooth. Mudah untuk Datuk Anwar Ibrahim memeta dia punya ni. Tapi saya akan buat ini Lina, lagi 5 hari ni. Lina kena ingat, banyak orang kata 100 hari dah Datuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya kata bukan. Kerajaan perpaduan ini tinggal lagi 5 hari. Sudah yang dibentuk oleh Datuk Anwar Ibrahim. Dan lepas 5 hari nanti kita akan mengulas berjaya tak berjaya impian Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk, kerana matlamat kerajaan perpaduan ini untuk menangani derita rakyat. Saya ada juga bercakap bahawa kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, so dia kali ini kita harapkan sudah-sudahlah tak payah nak jadi pembangkang. Ucapan-ucapannya itu apa semua, dia sebagai statement lah sekarang. Now, he have to rule the country. Inilah masanya untuk dia mentadbir dan memperlihatkan sebaik mungkin bagaimana negara harus ditadbir. Bagi saya, hentikanlah mencari musuh. Kalau ketua pembangkang memanglah semua tak betul, balon saja. Tapi saya tengok tadi, bila dia berucap, dia kata, ini pentahnya pentas parti keadilan. Bagi saya lah, saya secara peribadi, saya rasa sudah-sudahlah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melontarkan pandangan-pandangan yang ada retorika, yang ada bahasa-bahasa. Begitu, sekarang ni dia Perdana Menteri. He rule the country now. Rakyat menanti. What are you going to do for us? Walaupun you daripada keadilan, kami daripada UMNO, walaupun daripada keadilan, mereka daripada pengundi daripada PAS, sama ada daripada penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Saya yakin mereka juga nanti apakah sentuhan. As a statesman, sebagai Perdana Menteri, kita nak. Saya haraplah dalam ini, kalau yang teman-teman di kalangan pimpinan dalam keadilan ada berkesempatan berbual dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolong nasihatlah. Cukuplah dah. Nak tengok beramuk aja buat apa. So, tadi saya sekiau tadi, memang baik apabila UMNO mengadakan perhimpunan kali ini. So keadilan mengadakan dia punya hari ini bukan? Kongres. Cantik dah tu. Jadi masing-masing tidak ada mencampuri. Masing-masing buat haluannya. Tetapi ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi tu agak seram juga saya tadi. Saya akan menguruskan keris. Macam mana Perdana Menteri nak urus keris ni? Saya tak setuju lah, Rina. Nah, sorry lah. Saya, walaupun saya baik Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya menyanjungi pandangan-pandangannya dengan warga Madani. Takkanlah ini pemimpin warga Madani nak berperang, kan? Sebab itu saya rasa saya lebih menantikan ucapan yang agak smooth. Di persada antarabangsa juga beliau dihormati.
So he should remain. Ini pandangan saya lah, Lina. Betul. Dan yang terkini Datuk Seri, Ya. 1, 2, 3. Sekejap. Saya tengah tengok berapakah wanita yang berada dalam MKT sekarang ini. 1, 2, 3, 4. 5. Calon wanita berada dalam kelompok 25 orang itu, termasuklah. That's I told you. Sebab saya kata kat you, yang bertanding 5. Wanita ni dia steal, Lina. Rosni, Sebab Datuk itulah Sri akulah Datuk Hajar Rosni tak ada dalam tu. Soha tak termasuk dalam 25 itu. Yang lain Yalah, sebab 4 dia lagi sudah ada dalam kedudukan 25 setakat ini. Dan masih Ya, sebab lagi dia itu lagi didahului, ya. masa dia bertanding jawatan naib ketua wanita itu lagi, dia dalam kumpulan Kak Jad. Mungkin juga itu mempengaruhi. Sedangkan apa ini macam Shaniza apa semua dia dilihat berkecuali. Tapi saya katakan Lina, nampaknya wanita mereka adalah pencinta yang setia. Sebab itu orang lelaki kena setia dengan wanita ni. Jangan main-main. Baik. Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara masih lagi mendahului dengan 51 undi ketika ini, diikuti rapat oleh Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dengan 49 undi. Dan juga Datuk Seri Tengku Datuk Seri Zafrul kedudukan yang ketiga dengan 48 undi, dan yang ketiga adalah Datuk Seri Bong Mokhtar. Yang keempat Datuk Seri Bong Mokhtar dengan 47 undi. 47 undi ni juga sama juga kedudukan dengan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Dan yang Saya melihat begini aja Lina. Ali UMNO nak tengok siapa yang setia. Datuk Syamsul Nasarah ni satu Melaya tahu dia setia. Waktu UMNO mengambil keputusan untuk meletak jawatan, walaupun dia bergelar menteri waktu itu, dengan kedudukan yang cukup selesa, dia setia pada parti. Dia redha untuk meletak jawatan. Dan walaupun tak ada jawatan, dia tetap kekal dalam UMNO. Itu seorang sikap ini saya yakinlah Datuk Syamsul Nasarah akan jadi pendahulu dari yang lain. Dan begitu juga dengan Datuk Jazlan. Datuk Jazlan daripada Kelantan. Dia jelas dia punya kesetiaan, ketawadukannya. Macam Datuk Ahmad Maslan tu dia sebagai Sultan Agung. Dia ada reachable, dapat menyantuni. Begitu juga saya lihat mungkin Datuk Puan Zakasi lah Dina. Puan Zakasi ada juga dalam ni, tapi kedudukannya di bawah sedikit. Bawah sedikit, dengan 28 betul. undi saja ketika ini. Dr. Zamri sebab dia sebagai Sultan Barisan Nasional. Dan mantan Menteri Besar Perak. Perak tu banyak bahagian tu di Perak tu. Dr. Zamri, Datuk Ahmad Jazlan di Kelantan, Datuk Bong Mokhtar tu sebab dia mewakili Sabah. Sebab ini kita kena raikan warga dari Sabah. Dan saya lihat kali ini Sabah ada 3 calon tu. Iaitu Datuk Bong Mokhtar, Datuk Alamin ahli parlimen Kimanis dan juga Datuk Rahman Dahlan. Ini termasuklah Sherlyn. Sherlyn tu juga di Sabah. Tapi Sherlyn tidak dilihat sebagai mewakili Sabah, dia dilihat sebagai mewakili ini genre wanita ni. Sebab dia bekas Ketua Puteri. Dan saya merasakan Alamin, Bong Mokhtar dengan Datuk Rahman Dahlan. Ini adalah pemimpin. Tapi sebab kotanya sedikit, bagi saya lah besar kemungkinan kalau berlaku satu mereka tak terpilih sebab jawatan dipilih 25 saja. Yang bertanding 55. Saya berkeyakinan bahawa Presiden akan melantik mereka sebagai ahli majlis tinggi. Sebab itulah warga UMNO merasakan ini Presiden akan lantik balik ni daripada Sabah ni. Sebab Sabah dia ada mempunyai otonomi. Kita kena menghormati Sabah is otonomi dalam UMNO. Dia bukan duduk di bawah payung pusat. Dia adalah rakan kita. Itu pandangan saya Lina. Baik, kita melihat perubahan carta ini, tetapi ialah yang setia masih kekal di atas itu Datuk Seri. Termasuk Syam Jalil. Syam Jalil belum lagi ada dalam senarai ini je ya. Saya double check. Banyak saya nampak banyak akan kecewa tu kalau Syam Jalil tak menang tu. Tapi ada juga yang berpendapat beliau akan dilantik memandangkan beliau merupakan ketua penerangan. Ya. Betul. Akan Saya ada setuju. berlaku pelantikan-lantikan juga Datuk Seri kan? Ya, saya. Baik, secara keseluruhannya dengan apa yang kita lihat sekarang ini, kesetiaan
sudah pasti menjadi titik noktah untuk UMNO. Inilah dia UMNO. Setia itu membawa UMNO lebih matang, tapi tak boleh matang sangatlah ya. Akan lebih maju lagi untuk PRN dan juga PRU. Secara konklusinya bagaimana Datuk Seri? Apabila tajuk saya hari ini ramai yang marah, berubah atau punah, Datuk Seri boleh katakan yang mana satu? Saya melihat UMNO bangkit. Kali ini warga UMNO di peringkat akar umbi. Yang ini betul-betul nak tahu benar tak benar mereka setia dan mahukan UMNO ini dipimpin oleh Datuk Zahid Hamidi apabila warga yang bersama dengan beliau dalam kepimpinan UMNO di peringkat Majlis Tinggi itu, saya mengatakan boleh dikatakan 95% orang Datuk Seri Zahid. Jadi artinya warga peringkat akar umbi memberi keyakinan. Jadi tak payah nak disoal lah, soal nak bertanding ke tak bertanding ke. UMNO, warga UMNO di peringkat akar umbi, mereka meletakkan keyakinan cukup tinggi pada Presiden. So saya melihat bahawa UMNO akan bangkit. Dan insyaAllah saya yakin UMNO akan kembali berada di persada politik, tidak hanyalah sekadar 26 kursi saja, Lina. Yang itu untuk rampas semula, apakah dalam tempoh 5 tahun ini atau perlu masa lagi untuk betul-betul menyelesaikan segala kemelut yang berlaku dalam UMNO, mungkin 10 tahun, 15 tahun nanti, Datuk Seri? Saya melihat kita sudah melalui dinamika baru. Selalu saya katakan UMNO mengalami jajaran baru. Kerana sekarang ni suka tak suka, untuk kita rampas balik tak bolehlah sebab jajaran kita dengan Parti Keadilan. Warga Parti Keadilan tu. Melainkan kalau keadilan tu bersetuju, saya rasa lah mungkin besar kemungkinan kabar-kabarnya keadilan juga akan tidak lagi bersama dengan DAP. Kalau itu keadaannya, UMNO akan dapat lebih banyak lagi. Tetapi tak boleh nak kita ketepikan peranan Parti Keadilan di peringkat kawasan-kawasan urban. Ini yang saya rasakan macam mana nak rampas balik semula, Lina. UMNO concentrate dia ada lebih kurang 70 kerusi-kerusi parlimen di peringkat luar bandar bersama-sama dengan parti daripada Amanah, dan Parti Keadilan dia concentrate di Pulau Pinang, dia concentrate di Kuala Lumpur, di Selangor. Dan bagi saya lah, semua kawasan-kawasan kota besar di mana gated population ini, itu yang akan dimenangi oleh Parti Keadilan. Dan kita berkongsi lah. Kalau kita boleh berkongsi dalam Barisan Nasional dengan parti-parti yang dulu kita ada parti gerakan yang lebih chauvinis daripada parti DAP, kita ada MCA, bukan tak bertelagah, kita ada MRC, apa salahnya kita berkuasa. Ini negara kita ni negara harmonis. Dan saya minta, Lina, kalau boleh pesan daripada Ketua Polis Negara, jangan sesekali kita memainkan resis politik. Santunilah, harmonikanlah rakyat kita. Sebab kita nak maju ke depan lah. Rakyat dah teruk terkesan nanti ni dalam keadaan ekonomi yang begini. Ni Lina, gini 5 hari lagi nak puasa ni lah. Harga barang macam mana? Mestilah Lina juga pening kepala duk fikir. Early in the morning, anak-anak nak susu. Sekarang ni susu, dia tak ada lagi susu dari Lina. Susu daripada Tin Milo ke apa semua. Anak-anak nak minum susu. Begitu juga berlaku di rakyat yang lain. So ini yang perlu disantuni. Kita mengharapkan ada kestabilan dalam politik, Lina. Betul. Baik. Juga saya mendapat info bahawa Ketua UMNO bahagian ini pertandingan antara di Pontian. Sebelah kaki kemenangan berpihak kepada Datuk Seri Ahmad Maslan. Sebelah kaki lah Datuk Seri. Belum lagi ada keputusan tidak rasmi dan sebagainya. Ini baru dimaklumkan kerana pasukannya sudah menang di kawasan tersebut. Dia ada pasukan ya. Dia macam tadilah bagian saya tadi tu, pasukan Datuk Ahmad Raslan, Datuk Razlan sebagai ketua bahagian Seputih. Satu papan lah dia orang kata. So itu saya dapat tahu lah indikasi dia. Baik, ini keputusan yang betul-betul daripada rakan saya kata tahniah, Datuk Seri Ahmad Maslan menang sebagai Ketua UMNO bahagian Pontian. Merangkap pengerusi Barisan Nasional Parlimen Pontian mendarat tepat pada masa dan ketikanya. Tahniah Datuk Seri Ahmad Maslan. Ini yang ditulis, sudah pun diblaskan di ruangan WhatsApp. Itu yang terkini. Baik. Saya nak ucapkan terima kasih pada pelai-pelai kita, Lina. You punya pelayar dalam Malaysia Gazette dan pelai-pelai saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa tu, kita bercakap 1 jam lebih dah ni. Matlamat kita nak memberi pencerahan apa semua. Cuma kita minta kerjasama pelai-pelayar. Saya menyayangi mereka. Saya sayang pada semua pelai-pelai saya. Yang saya harapkan satu saja.
don't forget like, share dan subscribe. Itu saja. Baik, itu Ya, ya. dia. Terima kasih Datuk Seri Kamal Hijaz ataupun Ya. Amir Hijaz Fan sudi bersama dengan kami sejam lebih ini berbicara Ya, mengenai ya. pemilihan UMNO untuk edisi Ya. 2023, 2026. Kita melihat banyak perubahan Ya. demokrasi yang berlaku dalam UMNO dan kita Ya. harapkan ini momentum yang terbaik untuk ujian pertama UMNO pada pilihan Ya. raya negeri yang insyaAllah akan Ya. diadakan pada bulan 6 nanti, dan kita lihat juga bagaimana kerjasama bersama dengan parti-parti Ya. yang lain apakah membuahkan hasil atau sebaliknya. Ya. Untuk ujian ini Ya. juga akan diteruskan lagi pada PRU ke-16 nanti. Sekian dulu, terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Salam Ramadan awal saya ucapkan kepada Datuk Seri. Jumpa lagi insyaAllah ada rezeki. Kepada pelayar, terima kasih juga kepada perhatian anda sejam lebih, dan kita walaupun tidak dapat memberikan keputusan secara rasmi kerana masih lagi dalam proses pengundian. InsyaAllah anda boleh terus bersama dengan Malaysia Gazette dalam mengikuti perkembangan semasa bersama dengan rakan-rakan kami yang berada di Menara Dato' On, juga beberapa kawasan lain yang mengikuti rapat perkembangan ini. Terus bersama dengan kami, jumpa lagi insyaAllah. Salam hormat dari saya Haslina A.R. Kamaluddin, juga bersama dengan hari ini berdua saja dengan Jamie Shah Jamil di studio ini. Salam hujung minggu buat anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.